supaya kita ni berfikir. Kan? Bila Tok Guru ke kiri, Nabi ke kanan, kena tanya. Suruh akal fikir dulu sebelum nak menuruti apa saja yang Tok Guru buat. Sebab Tok Guru bukan maksum. Jadi apabila kita nak bincang mengenai khurafat dan juga Tok Guru, doktor ya, benda pertama sekali yang kita semua kena tahu adalah apa dia sebenarnya makna kepada khurafat ni. Lebih-lebih lagi macam orang macam saya kan doktor kan. Dulu sebelum kita masuk Islam ni, oi jangan cakap bab khurafat lah. Kami ni dengan khurafat berpisah tiada sebelum kami memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah setelah saya memeluk agama Islam, setelah orang seperti saya ni kami memeluk agama Islam, kami buang khurafat-khurafat yang dahulunya diamalkan dan kami kembali kepada Islam. Dan kadang-kala saya pun jadi sedih bila mana kita daripada mengamalkan benda-benda tu kita telah kembali kepada Islam, tetapi ada pula di kalangan orang-orang Islam pula seolah-olah macam Nabi mengamalkan benda kami duk amal dulu ni. Kan, jadi kami pun pening. So boleh tak doktor mungkin terangkan sedikit apa sebenarnya definisi kepada khurafat itu dan apa pendirian Islam di dalam perkara tersebut. Tafadhal Ustaz. Dan untuk makluman semua, kami akan teruskan program ini dalam bentuk santai sebab ini adalah Coffee with OCM. Saya serahkan kepada Dr. Rora. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Zamri. Sebenarnya Zamri ni dia tak sihat sebenarnya tengok tangan dia kan. Tapi saya kata Zamri hang kena turun juga jadi moderator. Aku tak kira sebab hang jemput kan. Tapi tu dia pun turun juga. Kalau kata-kata dia tumbang nanti, tuan-tuan bawa dia pergi hospital, kami sambung. Baik. Berkenaan dengan khurafah. Khurafah ataupun kita panggil yang kita panggil sebagai benda yang karut marut lah dalam bahasa Melayu ni, ialah sesuatu kepercayaan berkaitan dengan perkara yang tidak ada asalnya dalam agama. Kan, orang duk percaya satu benda tapi benda tu tidak ada sumber. Maka itulah yang dipanggil sebagai khurafah. Jadi bila kita sebut tentang khurafat ini, kita kena tahu dulu ya, manusia ni bila dia hidup, dia ada dia punya salah silah ilmu yang dia ambil. Dia mesti ambil ilmu daripada orang. Kan, dia mesti ambil daripada orang. Dia tak boleh kata saya ni hidup-hidup terus jadi pandai. Tak ada. Manusia ni dia belajar daripada pengalaman. Daripada kecil dia tengok manusia berdasarkan pemerhatian dia, berdasarkan dengan apa yang dia dengar kan, berdasarkan pengalaman dia. Maka oleh kerana itulah Islam mengajar manusia ini tentang kepentingan konsep berpegang kepada kebenaran tu. Walaupun kita ni memang terkesan dengan orang suasana kita, tetapi Islam mengajar kita supaya bukan hanya mengikut tanpa menilai. Jadi proses nak menilai tu kan, proses nak menilai itu adalah memerlukan kepada ilmu kan. Jadi mana-mana orang yang belajar di universiti umpamanya, dia mesti diajar tentang konsep tahlil, analyze. Bukan hanya sekadar jamak, bukan hanya sekadar describe, bukan hanya deskriptif, bukan hanya metod yang bersifat mensifatkan, tengok terus bagi tahu apa yang ada, tetapi kena tanya why, kenapa, bagaimana, untuk apa dan membawa ke mana. Maka ini diajar oleh orang-orang yang berada di higher institution lah. Sebenarnya di sekolah pun dah ada dah, kita panggil kebat kan, kemahiran berfikir aras tinggi kan. Jadi benda inilah yang sebenarnya yang telah lama diterapkan oleh Nabi SAW. Maka sebab itu dalam Al-Quran antaranya ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala tunjukkan orang-orang yang mengikuti golongan yang sesat tanpa bertanya akan menyesal. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami dulu mentaati orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh di kalangan kami, lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ayat-ayat Quran ni suruh kita berfikir, suruh kita ni mengambil pengajaran daripada orang dulu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka akal, tetapi mereka tidak mampu dan tidak mahu menggunakan akal mereka untuk mencari kebenaran. Oleh kerana itu kalau kita tengok dalam Islam, Nabi SAW suruh kita tuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Atau kama qala, dalam hadis Nabi SAW mengatakan siapa yang merentah jalan mencari ilmu di dalamnya. Kan, apa saja ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama dah termasuklah. Ilmu engineering ke, ilmu ekonomi ke, selagi mana ilmu tu bermanfaat, maka Islam galakkan benda tu dan menganggap ia sebagai satu ilmu fardu kifayah. Kenapa ilmu ni penting? Kerana ilmu ni dia
Imam Ghazali pun sebutkan, dia kata ilmu adalah makanan bagi akal. Seperti mana jasad memerlukan makanan, akal juga perlu makanan. Kalau makanan bagi jasad ialah sesuatu yang memberikan tenaga, nasi dan sebagainya, roti dan sebagainya, akal memerlukan makanan ilmu. Ilmu itu diperlukan oleh akal supaya akal ini berfungsi. Jadi bila ilmu telah masuk ke dalam akal, maka akal akan memberikan satu panduan yang baik, satu nasihat yang dominan kepada jantung. Jantung akan buat keputusan. Itu yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata, inna likulli jasad mudghah, kan? Fa idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jantung tu yang merupakan raja bagi jiwa ni. Tapi jantung ni dia ada penasihat lain. Selain daripada akal, dia ada satu lagi penasihat yang dipanggil sebagai nafsu. Nafsu ni banyak dengar daripada syaitan. Nafsu ni banyak dengar daripada syaitan. Tapi kita jangan percaya syaitan. Kan? Kalau kita live dengan syaitan pun jangan percaya. Kan? Jangan percaya dengan syaitan, jangan percaya dengan iblis. Kita jangan percaya dengan dia. Tapi masalahnya nafsu ni selalu dengar daripada syaitan dan dia juga berikan nasihat kepada jantung. Kalau akal itu lemah, maka nafsu akan dominan. Kalau akal itu kuat, maka akal akan jadi dominan. Dan akal ni kebanyakannya memberikan nasihat-nasihat yang berdasarkan kepada ilmu yang dia ada. Oleh kerana itulah Nabi SAW sangat-sangat menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Supaya kita ni berfikir. Kan, bila Tok Guru ke kiri, Nabi ke kanan, kena tanya. Suruh akal fikir dulu sebelum nak menuruti apa saja yang Tok Guru buat. Sebab Tok Guru bukan maksum. Kan, Tok Guru tak maksum. Jadi bila Nabi pergi belah kanan, Tok Guru pergi belah kiri, kena tanyalah, Tok Guru pasal apa pergi belah kiri sedangkan Nabi zahirnya pergi belah kanan. Maka Tok Guru pun sebut, sebenarnya ada dalil lain daripada Nabi SAW yang menunjukkan kita kena ke belah kiri. Dan ikut belah kiri pun sebenarnya mengamalkan apa yang Nabi SAW tunjuk juga. Akal kita akan nilai, oh betul lah. Tapi kalau Tok Guru pergi belah kiri, kita tanya, Tok Guru pasal apa pergi belah kiri? Saya sebenarnya pergi belah kiri ni sebab saya pun lupa juga. Nasib baik bagi tahu Nabi pergi belah kanan. So, janganlah ikut belah kiri, pergilah belah kanan. Jadi ini yang ditunjukkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Sehingga kan ulama hadis umpamanya, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab ulumul hadis, ada satu bab mukhalafatul rawi lima rawa. Bab mukhalafah, bab seorang perawi melakukan perkara yang menyanggahi apa yang dia riwayatkan. Kan? Ulama-ulama hadis dia bincang panjang agaklah. Tapi akhirnya mereka kata yang menjadi hujah bukan amalan perawi tu. Yang menjadi hujah sebenarnya adalah riwayat dia. Kalau riwayat itu sahih daripada Nabi SAW. Itu yang pertamalah. Yang kedua, Islam ajar kita bila dalam bab nak percaya pada benda-benda yang ada dalam agama yang disandarkan pada agama, Islam ajar kita tentang konsep bertanggungjawab, tentang apa yang kita sebut. Sebab apa? Sebab satu orang dia kena sedar agama ni bukan milik dia. Agama ni ada tuan dia. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat kepada nabi-nabi yang terdahulu, tetapi syariat itu tidak kekal dan akhirnya syariat itu dipesongkan oleh pengikut. Kenapa? Kerana mereka tidak berpegang kepada sumber yang asal, tidak bertanggungjawab, sandarkan apa saja pada agama. Bila ada kepentingan, sandar pada agama. Bila ada kepentingan, sandar pada agama. Benda inilah yang merosakkan ajaran ahli kitab. Sehingga kan apabila Nabi SAW membawakan syariat ini, maka syariat ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada khurafat dan jauh juga daripada bid'ah. Jauh daripada syirik tu satu hal lah. Kan, jauh daripada syirik tu satu hal. Syirik ni dia menjadikan kita terkeluar daripada agama. Satu lagi jauh daripada bid'ah. Kerana bid'ah merosakkan ibadah dan juga akidah jugalah termasuk. Walaupun tak sebahagian yang tidak sampaikan kita kepada kufur, tetapi dia mengajar kita tentang satu benda yang tak ada asalnya daripada sumber. Dan satu lagi khurafat. Kalau kita tengok dalam hadis, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW
memang memerangi khurafat yang ada di zaman jahiliyah. Antara satu hadis yang masyhur, Nabi SAW sebut, la adwa wala tiyarata wala safara wala hamata. Dalam hadis atau kama qal riwayat Imam Bukhari, Muslim juga meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama lafaznya. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada jangkitan. Ulama beza pendapat lah. Memang ada yang menafikan jangkitan 100%, memakai pada zahir hadis, tetapi hari ini saintifik membuktikan yang penyakit ni memang berjangkit. Tetapi jangkitan tu dengan izin Allah. Kerana ada je orang yang duduk sebelah-sebelah tak berjangkit. Dan benda ni berlaku dalam hidup saya lah. Kan? Dulu saya cerita kan, saya kena COVID. Takut tak? Sekarang dah sihat lah kan. Saya balik daripada US, dapat jemputan seminar pergi ke Los Angeles. Balik-balik tu saya positif. Saya pergi tu dengan isteri. Dan saya rasa positif tu masa dekat dalam kapal terbang saya dah positif dah, sebab saya demam dalam kapal terbang tu kan. Saya dah minta ubat dah. Jadi duduk sebelah isteri, malam tu dah demam, belum lagi buat saliva test. Sebab ngantuk sangat saya tidur dulu. Tidur satu selimut dengan isteri duduk sebelah. Saya dah demam dah masa tu. Tapi bila buat test, saliva test, saya positif, dia negatif. Sampai kesudah dia negatif. Kita kata betul, COVID tu berjangkit. Tapi jangkitan tu dengan izin Allah. Maksudnya ada waktu-waktu Allah Ta'ala tak izin jangkit, tak jangkit. So saya selamat lah walaupun duduk sebelah. Dah selamat insya-Allah. Sekarang dah sihat dah kan, alhamdulillah. Cuma apa yang Nabi SAW sebut tu, la adwa, tidak ada jangkitan tu maksud tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Kemudian Nabi SAW kata wala tiyarah, tidak ada kepercayaan kepada burung-burung yang dipercayai oleh orang jahiliyah sebagai petanda membawa sial atau kebaikan dengan hanya melihat burung. Kan ada satu riwayat Nabi kata aqirrut tayra ala makinatiha wa ala aukariha, letakkan burung tu, biarkan burung tu berada di sarang, jangan duk tengok burung terbang belah mana untuk menentukan nasib kita. Nabi SAW tak suka kepercayaan karut ini diteruskan kerana ia menggalakkan kepada pembodohan. Percaya pada benda ni membodohkan diri. Sama jugalah macam tilik nasib dilarang oleh agama. Sebab apa? Sebab benda ni membodohkan diri. Dulu saya berulang daripada Kuala Lumpur ke UPSI. Saya kerja di UPSI dulu. Bila tengah-tengah dalam perjalanan tu, dekat satu kawasan tu dekat Kuala Kubu Baru tu ada orang tilik nasib. Dia buat khidmat tilik nasib. Ada orang pergi tilik nasib. Orang yang bijak dia akan kata, kalau kau pandai tilik nasib, kau mesti tilik nasib kau dulu. Mesti kau akan jadi kaya macam Elon Musk. Kan? Tapi tak kaya juga. Jadi dia mengajak manusia satu benda yang membodohkan diri. Kan? Yang membodohkan diri. Maka sebab itu Nabi SAW kata wala tiyarah wala safar, tidak ada kepercayaan sial pada bulan Safar menurut salah satu daripada tafsiran. Kerana orang Arab zaman jahiliyah ada percaya bulan Safar ni bulan bawa sial. Tapi benda ni bukan hanya di zaman jahiliyah, dibawa ke zaman sekarang. Dan kita dah berjaya buang. Ada pula ustaz nak bangkitkan balik. Jadi tanggungjawab kita apa? Kita kena sebutlah apa yang Nabi sebut. Kan ada juga orang kata kat saya, dia kata, alah ustaz, kita ni orang Islam tak payah gaduh-gaduh lah kan. Kita kena bersatu. Kita gaduh-gaduh ni, orang bukan Islam tepuk tangan. Saya tak rela agama Islam dikaitkan dengan kebodohan. Nak bersatu boleh, tapi di atas dasar kebenaran. Kalau di atas dasar kebodohan, tak payah bersatu pun tak apalah. Kita nak jadikan awak cerdik. Kan? Sebab Nabi SAW juga lawan benda ni. Wala safara wala hamah, dan tidak ada kepercayaan hamah. Hamah ni orang jahiliah percaya kalau ada orang yang dibunuh akan keluar binatang daripada kepala dia selagi mana tak dituntut bela. Maka sebab itu orang Arab zaman dulu mereka berdendam tu lama sangat, walaupun sampai beratus tahun, kerana mereka percaya kalau tak dituntut bela akan berlaku sesuatu yang tak baik pada mayat tersebut. Jadi ini perkara yang diajar oleh agama, lawan khurafah, lawan benda-benda yang membodohkan. Dan benda ni masih berlaku dalam masyarakat. Zaman dulu mungkin kita dengar, kita ketawa. Duduk atas bantal boleh jadi bisul umpamanya. Kita ketawa dengar, oh benda tu tak betul lah ustaz. Kan, makan kepala ikan boleh lupa. Kan? Dia kata saya makan kepala ikan ustaz, saya lupa. Ada orang dia makan kepala ikan dia tak lupa. Kerana kadang-kadang benda yang lupa tak lupa ni bukan makan pasal makan kepala ikan tu. Masalahnya kau tak mengulang memang lupa lah kan.
Persaingan bisnes pun boleh jadi juga, ataupun persaingan siapa nak makan kepala tu, kan. Zaman kecil-kecil dulu saya pun ada juga kena tipu jugalah dengan orang tua. Dia kata kamu tak sunat lagi kan, jangan makan pedai ayam, nanti lihat, potong lihat. Sampai kesudah aku percaya, kan. Tapi kawan saya yang sunat sama, dia makan je semua benda, elok juga putus, okey je. Akhirnya kita percaya ada benda-benda dalam masyarakat ni yang khurafat, yang tidak ada asal. Orang nak kahwin baling baju atas hatap, nak orang kata tak nak bagi hujan turun, kan. Tapi semua benda-benda ni kita mudah nak buang sebab yang sebarkan benda ni bukan ustaz. Tapi bila mana ustaz ada follower ramai, pakai serban, menyebarkan satu benda yang tak betul, yang khurafah, kita kena lawan lah. Kerana ulama hadis zaman dulu, mereka sekali-kali tidak akan membiarkan perkara yang tak benar disandarkan kepada agama. Bayyin amrahu linnas, jelaskan kepada manusia hakikat sebenar, apa dia ni, macam mana dia ni, betul ke tidak perawi ni. Oleh kerana tu, kita dalam agama ni, bila kita nak mengajar sesuatu, pastikan sumber yang benar. Kalau tak, jangan cakap. Kerana semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dan bukan hanya sekadar kita boleh kata ambon nakal je, tak boleh. Bukan hanya sekadar nakal, kita akan terbebas. Sebab apa? Sebab Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bi kulli ma sami. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu itu berdusta kalau dia menyampaikan semua benda yang dia dengar tanpa dia semak dulu. Jadi tanggungjawab kita pada agama ni, pertama, tak sebut melainkan apa yang kita tahu. Yang kedua, bila kita nampak ada kecurangan, ada benda yang orang nak masukkan dalam agama sedangkan ia bukan daripada agama, tanggungjawab kita untuk berjihad menentang perkara itu dengan lidah kita kalau kita mampu. Kalau dengan kuasa, kita pergilah. Kalau kita pemerintah, kita guna kuasa lah. Kalau tak, kita guna lidah, kita guna lisan. Kerana ini adalah kemungkaran. Orang-orang yang tak mampu, duduk diam-diam lah, cukup tak reda dengan jiwa. Jadi ini tanggungjawab kita. Inilah pendirian Islam apabila kita sebut tentang khurafah. Wallahu a'lam.